Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inna afdalal hadits kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Semuliakan Tuan Imam, hormati ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan sidang hadirin muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bertemu dan meneruskan bicara kita dalam kitab Asas Akidah Islam, dan kita sambung sifat ma'ani yang ke-5 dan ke-6, yaitu sama dan basar, yakni mendengar dan melihat. Qala al-musannif rahimahullah, Allah maha mendengar dan maha melihat. Tiada sesuatu yang luput dari pendengarannya, walau bagaimana perlahan dan halus, dan tiada sesuatu yang terlepas dari penglihatannya, walau bagaimana kecil dan seni sekalipun. Pendengaran Allah tidak dilindungi jarak yang jauh, dan penglihatannya tidak dilindungi oleh tabir yang gelap. Maknanya pendengaran Allah ni tidaklah sebagaimana pendengaran kita mengikut jarak. Kita boleh mendengar sekadar beberapa jarak yang dekat, kita boleh dengar, tetapi bila jarak tu jauh, kita dah tak boleh dengar dah. Apatah lagi yang memang tidak dikurniakan pendengaran, dekat ke jauh ke memang tak dengar. Tapi Allah tidak dilindungi oleh jarak yang jauh. Berapa jauh sekalipun Allah boleh dengar. Dan begitu juga dengan penglihatan Allah. Allah boleh nampak walaupun di balik tabir. Allah boleh nampak walaupun ditutup di dalam kotak hitam. Allah boleh tahu semua, sebab penglihatan Allah tidak ada yang boleh menghalangnya. Tetapi Allah melihat bukan dengan biji ataupun kelopak mata. Ia mendengar bukan dengan coping dan lubang telinga. Bukan macam kita. Janganlah pula tuan-tuan bayang Allah melihat ni macam kita katnya. Tak. Maknanya laisa kamitslihi syai'un. Allah ni tak sama pun dengan sesuatu. Dan dia mendengar bukan dengan coping telinga. Coping telinga kita walau besar macam mana pun, sekadar yang kita mampu dengar saja.
Sebagaimana juga ia mengetahui bukan dengan perantaraan hati dan mencipta bukan dengan menggunakan alat, kerana seluruh sifatnya tidak menyerupai sebarang sifat makhluk, dan zatnya tidak sama sekali sebanding dengan apa-apa makhluk. Ya. Jadi Allah tidak ada yang boleh menyamakan dia dengan sesuatu. Sifat sama dan basar kedua-duanya tertakluk dengan segala-gala perkara yang ada, yakni mawjudan, sebagai takluk terbuka dan terdedah. Tidak ada sesuatu pun yang terlindung dari pendengaran dan penglihatan Allah. Walau macam mana pun kita kata jangan beritahu orang lain, orang lain jangan tahu cerita ni, kita berdua je, padahal tiga dengan Allah. Jadi kita kata jangan beritahu, tolong jangan beritahu. Ni kita berdua je tahu. Allah tahu juga, beritahu dia. Ini benda yang kita tak boleh nak lagi. Beberapa dalil daripada ayat Al-Quran, firman Allah dalam surah Al-Mujadalah, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Maksudnya, sesungguhnya Allah mendengar perkataan perempuan yang bersoal jawab denganmu, wahai Muhammad, mengenai suaminya sambil ia berdoa dan ia mengadu kepada Allah mengenai perkara yang menyusahkannya, sedangkan Allah sedia mengetahui perbincangan kamu berdua, kerana sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, Allah tahu dah apa isi hati persoalan seorang perempuan yang bersoal jawab dengan Nabi. Firman Allah dalam surah Az-Zukhruf, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rasuluna ladaihim yaktubun. Maksudnya, apakah mereka menyangka bahawa kami tidak mendengar rahsia mereka, apa yang sembunyi dalam hati dan bisikkan mereka, apa yang mereka berbisik-bisik sesama sendiri, yakni tidak sebagaimana yang mereka sangkakan. Bahkan utusan-utusan kami, yakni malaikat yang menjaga mereka, ada menulis apa yang mereka lakukan. Maknanya Allah tahu dah. Bahkan dibuatkan lagi dengan tulisan-tulisan daripada malaikat yang merepot. Tak boleh nak lari lah tuan. Bisik-bisik pun tahu. Tuan-tuan bisik belakang, tahu. Saya tak tahulah, Allah tahu. Tuan-tuan bisik-bisik, konon kata jangan cerita dekat orang, sembunyikan dalam hati, Allah tahu. Kerana ini merupakan suatu sifat Allah yang mengetahui apa yang di belakang dan apa yang di dalam. Firman Allah dalam surah Taha, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Maksudnya Allah berfirman, janganlah kamu berdua, yakni Musa dan Harun, merasa takut untuk menegaskan kepada Fir'aun tentang kerasulan kamu, kerana sesungguhnya aku bersama-sama kamu berdua, mendengar dan melihat. Jangan takut cerita dekat Fir'aun tentang kenabian kamu. Musa ni kan anak angkat Fir'aun. Sebelum nak mengisytiharkan diri dia ada rasa kebimbangan. Tetapi Allah Ta'ala kata, jangan takut, ceritakan saja tentang kerasulan kamu. Firman Allah lagi dalam surah Al-Kahfi, qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yushriku fi hukmihi ahada.
Maksudnya katakanlah wahai Muhammad bahawa Allah lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal, yakni tidur di dalam gua. Di surah Kahfi. Baginya perkara-perkara gaib di langit dan di bumi. Terang sungguh penglihatannya dan jelas sungguh pendengarannya terhadap segala-galanya. Tidak ada bagi penduduk langit dan bumi pengurus selain daripadanya. Dan ia tidak menjadikan sesiapa pun masuk campur dalam hukumnya. Allah tak perlu kepada penolong. Ya tuan-tuan, jangan fikir Allah ni kenapa dia jadikan malaikat, mungkin asisten dia kot. Tak. Malaikat ni diciptakan supaya manusia melihat bahawa di sana ada makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada tugas-tugas yang ditentukan oleh Allah ke atas malaikat. Jadi jangan kita rasa bahawa malaikat ialah merupakan penolong-penolong. Allah boleh buat sendiri, tak ada masalah. Jadi bila kata Allah lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal, yakni tidur dalam gua. Ini kisah Ashabul Kahfi, tuan-tuan. Ada yang mengatakan beberapa ratus tahun lamanya mereka tidur di dalam gua. Bangun-bangun aja kerajaan dah bertukar. Punya lama tu. Tuan-tuan tidur sekejap aja, kerajaan tak tukar lagi bila bangun. Maknanya Ashabul Kahfi ni lebih dahsyat lagi tidur daripada kita. Kita bangun sehari je tidur. Ashabul Kahfi beratus-ratus tahun, sehingga kan terasa lapar dalam perutnya, dia nak pergi membeli makanan. Dia kata, kawannya kata, berhati-hatilah ketika membeli, takut raja yang zalim tadi akan mengetahui tempat persembunyian kita. Padahal dia dah tidur lama, beratus tahun. Sampai di kedai tengok nak beli barang, duit dah bertukar punya. Sampai mata wang pun dah bertukar. Ni tuan-tuan, kisah Ashabul Kahfi ni punya lama. Setengah riwayat mengatakan tidurnya hampir 900 tahun. Lama kan tuan-tuan? Tuan-tuan tidur tak sampai tahun pun, tapi rasa macam lama. Betul tak saya? Rasa macam lama tidur. Padahal sekejap je dia ceramah je. Rasa lama tu ceramah macam 2 tahun. Padahal tak sampai pun sejam. Ini yang dikatakan tidur Ashabul Kahfi ini dengan kuasa Allah. Bila kata kuasa Allah ni, tuan-tuan jangan pelik lah. Isra' dan Mi'raj pun kuasa Allah. Siapa tahu bahawa tempoh masa Isra' dan Mi'raj itu bukan sepanjang malam. Kalau tuan-tuan lihat perkataan lailan itu sebenarnya berlaku itu bukan sepanjang malam subuh Nabi balik. Memanglah subuh tu Nabi balik, tapi berlakunya Isra' dan Mi'raj itu dalam tempoh beberapa masa yang ditentukan oleh Allah. Nak bagi tahu. Ya. Cumanya dalam riwayat mengatakan Nabi balik semula ke Masjidil Haram hampir subuh. Tuan-tuan ya. Katanya begitulah. Tapi banyak riwayat sebenarnya. Sumber-sumbernya. Tuan-tuan buka dalam kitab sirah ni, kata begini, dalam ni kata dia masa Nabi nak pergi dinaikkan tadi, Nabi sempat bertawaf sebanyak 7 kali. Ni banyak pandangan-pandangan ni, tapi benda-benda ni merupakan khilaf. Tak ada masalah. Yang penting kesahihan berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan keimanan kita mesti ketat. Jangan goyang. Bila berlaku Isra' dan Mi'raj ni kita rasa macam goyang. Ya, betul ke? Betul ke? Zaman dulu memang dia rasa macam pelik. Zaman sekarang tak pelik. Tuan-tuan naik kapal terbang je, pergi Singapura je 1 jam setengah. Dulu kalau naik unta agak-agak berapa jam sampai Singapura? Naik unta
Lama kan. Perjalanan dulu dikira dengan unta, sebab dulu tak ada jet. Jadi teknologi hari ini sepatutnya iman kita lagi kuat. Sebab kita dah tahu dah ada jet pejuang ni, ada jet ni laju, tuan-tuan. Ada yang boleh sampai ke ISS menggunakan Challenger dan sebagainya, kan? Laju. Teknologi ni dah boleh, tak ada masalah. Dulu tak ada teknologi merakam ceramah, sekarang dah ada dah. Punya canggih. Jadi cakap pun tak boleh nak lepas. Jangan main-main pasal orang rakam. Sebab rakaman ini akan diolah balik. Diolah balik tuan-tuan, olah balik. Macam mana kita bercakap kan. Sebab itu bila kita bercakap sesuatu tu, bila orang olah balik, dia buat filem pula. Macam-macam. Ini gambaran-gambaran kita besok di akhirat. Inilah gambaran yang digambarkan kepada Nabi, yang merupakan linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Inilah tanda kebesaran Allah. Allah boleh tidurkan manusia dan boleh hidupkan balik ikut suka dia. Tuan-tuan pula jangan kata sekarang ni ada ke orang tidur beratus-ratus tahun. Ada, tak ada masalah. Mustahil tak bagi Allah? Tak mustahil, Allah boleh buat. Yang hilang sampai lah tak jumpa dia pun 370. Siapa tahu berapa bulan tak jumpa dah. Kat mana dia tidur kita tak tahu. Kalau dia tidur lah, nak kata dia meninggal, tak ada jasadnya. Jadi maknanya semua di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak payah pening-pening. Kita kata pelik. Tak payah pelik. Ashabul Kahfi beratus tahun tidur dalam gua, tak ada seorang pun jumpa. Tuan-tuan, masa tu tak ada bluefin untuk cari Ashabul Kahfi. Mana pergi Ashabul Kahfi ni pakai bluefin kita jadi tak ada. Kalau ikutkan raja zaman tu lagi canggih, ada alat-alat pengesan anjing dan sebagainya, tapi tak jumpa yang dikatakan Ashabul Kahfi. Selepas berapa ratus tahun Allah Ta'ala hidupkan balik. Ini dikatakan idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila aku hendakkan sesuatu, maka aku katakan kun fayakun, jadi-jadilah. Tuan-tuan, jangan pening-pening, ya. Kemudian yang ketujuh, kalamun, yakni Allah berkata. Allah bertitah menyampaikan perintah dan larangannya, menyampaikan janji-janji balasan baik dan janji-janji balasan seksa. Ia bertitah dengan kalamnya yang azali dan sedia kala. Tiada menyerupai sebarang percakapan makhluk. Tak sama pun macam makhluk. Jangan kita dah fikir macam kita agak kurang. Kalamnya bukan nada yang tercetus dari hembusan. Macam kita kan, kita hembus baru kalam tu bergerak. Dan getaran udara atau tercetus dari pergeseran jirim. Tak ada melalui geseran dua benda yang diketuk berbunyi kan. Tak macam kertong gitu lah, kan kita ketuk baru bunyi. Tuan-tuan, tidak, bukan pula tersusun dari huruf-huruf yang terjadi dari gerakan bibir dan lidah. Bukan. Kitab Al-Quran, Taurat, Zabur adalah himpunan kalamullah yang diturunkan kepada Rasulnya alaihi wassalam. Walaupun Quran itu dapat dibaca dengan lidah, tapi Quran ni boleh dibaca dengan lidah, dapat ditulis pada lembaran kertas dan dapat dihafal dalam hati. Namun dia adalah kalamullah yang qadim, yang tersirat di sebalik bacaan. Tulisan dan hafalan itulah yang dimaksudkan dengan kalamullah yang tidak berhuruf, bersuara di hulu dan dahulu dan kemudian. Nabi Musa mendengar kalamullah tanpa huruf dan suara sebagaimana orang abrar yang dapat melihat Allah di akhirat kelak.
tanpa kaifiah atau cara yang dapat digambarkan. Tuan-tuan kata nampak dengan mata kepala, wallahu alam, melihat Allah ni penuh dengan kenikmatan, tapi tak tahu macam mana cara kita tengok Allah. Sifat kalam tertakluk kepada perkara-perkara yang wajib, mustahil dan harus, sebagaimana takluk sifat ilmun juga, tetapi tugasnya menunjukkan dilalah. Beberapa dalil daripada ayat Al-Quran. Firman Allah dalam surah Nisa, wa kallama Allahu Musa taklima. Dan Allah berkata-kata kepada Musa dengan kata-kata yang selayak secara langsung. Macam mana bentuk? Wallahu a'lam. Yang kedua, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Maksudnya, dan setelah datang Musa pada waktu yang ditentukan itu, dan Tuhannya berkata-kata yang berfirman kepadanya. Yang ketiga, wa ma kana li basharin an yukallimuhu Allah illa wahya. Maksudnya, dan tidak seorang pun yang Allah berkata-kata kepadanya melainkan secara wahyu. Pada Nabi Muhammad disampaikan wahyu melalui Jibril, melalui langsungnya daripada Allah dalam bentuk lebah, bunyi macam lebah, bukan lebah, bunyi macam lebah. Firman Allah, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah, kalau lautan menjadi dakwah untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku, maka lautan itu akan habis sebelum habisnya kalimah-kalimah Tuhan. Lautan macam tu punya banyak air, jadi dakwah nak tulis kalimah Allah tak capai. Habis air laut, habis dah. Lautan Hindi ke Mediterranean ke habis semua. Jadi dakwah habis, tulis habis dah, masih kalimah Allah lagi tetap. Banyak sekalipun kami datangkan sebanyak itu lagi tambah, walaupun ditambah lagi dengan air laut lagi. Maksudnya tuan-tuan, kalam Allah ini sangat-sangat mukjiz. Sebab itu Al-Quran ini mempunyai mukjizatnya tersendiri. Apa mukjizat Al-Quran? Masya Allah, banyak tuan-tuan. Kelebihan Al-Quran, dibaca dapat pahala. Tuan-tuan baca sebagai syifa, Masya Allah. Ini Al-Quran. Dia bukan macam pantun. Tuan-tuan pantun ataupun syair, syair tak perlu ambil wudu. Tuan-tuan nak baca Quran, kena berwudu. Nak pegang dia, baca tak payah wudu, tak apa. Cuma bagi orang yang hadas besar tak boleh baca. Tengok begitu terjaganya Al-Quran. Bukan senang-senang tuan-tuan. Jadi kita lihat pula takluk sifat dalam bab yang ke-12. Apakah dinamakan dengan takluk? Takluk berarti melakukan sesuatu yang lain daripada zat. Misalnya qudrat, yakni kuasa. Ialah satu sifat yang maknanya sabit pada zat Allah, dan ianya juga melakukan tindakan kepada sesuatu yang lain pula. Keadaan takluk sifat ma'ani itu tidak sama di antara satu dengan yang lain. Tempat-tempat takluk sifat ma'ani itu terbahagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama, bertakluk kepada perkara yang mungkin. Mungkin maknanya benda yang mungkin berlaku, mungkin tidak. Yang kedua, bertakluk kepada perkara yang wajib. Yang ketiga, bertakluk kepada perkara mustahil. Dan yang keempat, bertakluk kepada perkara yang harus, manakala bentuk takluk sifat-sifat itu ada yang bersamaan dan ada yang tidak bersamaan. Contohnya kudrat. Kudrat ni apa? Kuasa.
Takluk je kepada perkara mungkin, yakni harus dalam bentuk mengada ataupun meniada. Allah berkuasa mengadakan sesuatu dan Allah berkuasa meniadakan sesuatu. Itu maknanya tuan-tuan, ya. Yang kedua, iradah. Takluknya perkara-perkara mungkin juga tetapi adalah bentuk taksis, yakni menentu. Berkehendak Allah Ta'ala itu pada sesuatu tertentu. Tentu jangan pening-pening lah, jangan panjang-panjang sangat. Uraian bab akidah ni nanti tuan-tuan terfikir takluk pening lah, pening lah, saya duk fikir tu kan. Bab akidah ni secara umum dan secara asas, jangan mendalam sangat supaya tuan-tuan tidak pening. Yang ketiga, ilmu sama dan basar masing-masing sama bertakluk kepada perkara yang wajib, mustahil dan perkara yang harus, dan semua dalam bentuk inkishaf dan ihata, yakni terdedah dan meliputi. Maknanya ilmu Allah ni dalam keadaan yang meliputi ke semua sekali. Sama Allah mendengar ke semua sekali, tak ada halangan. Basar melihat, tak ada yang menghalang, semua sekali Allah Ta'ala boleh melihat. Yang keempat, kalamun juga tertakluk kepada perkara wajib, mustahil dan harus, tetapi dalam bentuk dilalah, petunjuk, dan ifham, yakni yang memberi faham. Ya, maknanya kalam dalam bentuk yang memberi faham. Kita lihat keadaan takluk sifat ma'ani. Sifat ma'ani yang bertakluk itu seperti berikut. Yang pertama, qudrat. Ada dua takluk. Takluk yang dinamakan suluhul qadim, artinya kemampuan kekuasaan Allah pada azali, berkuat kuasa dari dulu lagi. Maknanya kuasa Allah ni bukan baru dapat. Tuan jangan fikir Allah ni baru dapat kuasa kan. Daripada dulu azali. Dulu lagi dah ada kuasa. Seperti Allah berkuasa mengada atau meniadakan bumi ini sudah wujud sebelum dijadikannya lagi. Dulu lagi dah ada kuasa Allah, bukan sekarang. Kemudian tanjizil hadis, artinya terlaksana kekuasaan Allah itu ketika dijadikan sesuatu daripada alam ini, seperti kekuasaan yang ada pada Allah itu terus terlaksana ketika diadakan bumi. Faham tuan? Faham insyaAllah. Yang kedua, iradah yang ada dua takluk juga, iaitu suluhul qadim, artinya kemampuan Allah pada azali, berkuat kuasa dari dulu. Ini samalah. Bagi menentukan sesuatu yang mungkin, seperti kemampuan Allah untuk mengadakan hari kiamat, kelak sudah ada sebelum dijadikan sesuatu lagi. Hari kiamat ni dan dalam Allah Ta'ala punya pengetahuan, dulu lagi dah ada. Jangan tuan-tuan anggap bahawa hari kiamat ni agaknya Allah Ta'ala baru rancang kot. Tak, bukan macam kita kan? Bukan. Maknanya dulu lagi dah ada dah terancangan hari kiamat ni di dalam ilmu Allah. Yang kedua, tanjizul qadim, artinya kemahuan Allah nak menjadikan alam ini sudah lurus dan terlaksana sebelum dijadikannya lagi. Lurus dah ada. Yang ketiga, ilmu ada satu takluk sahaja, iaitu tanjizul qadim, artinya terlaksana pengetahuan Allah terhadap sesuatu itu pada azali lagi, seperti pengetahuan Allah tentang keadaan di mahsyar. Sebab itu Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran, di mahsyar ni macam mana keadaan manusia. Di dalam Al-Quran dikatakan ada manusia yang berjalan dengan kepalanya, ada manusia yang berjalan dengan matanya, ada manusia yang berjalan dengan kakinya, ada manusia yang merangkak, ada manusia yang ini semua sejak azali di bawah pengetahuan Allah. Dah ada dah. Sebab itu digambarkan dalam Quran, mahsyar ni macam mana? Seperti hamparan putih. Ini digambarkan dalam Quran. Jadi kita jangan rasa bahawa mahsyar ni agaknya baru nak buat kot. Tak ada kot.
Jangan ada kut-kut dalam kepala. Ya? Ya ke? Jangan ya ke? Memang dah ada dah. Quran dah tulis. Bagaimana keadaannya hari kiamat itu? Tuan-tuan, dengan peluh manusia yang melepak-lepak. Ini semua digambarkan masa mahsyar. Dan kamu dibangkitkan daripada alam kubur dalam keadaan tidak berpakaian. Ini dalam hadis. Sehingga kan Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, adakah kami di antara kami dapat melihat sesuatu sesama kami? Maknanya kami boleh tengok orang lain boleh tengok kami pada masa itu. Nabi kata, minta maaf, no way. Itu cakap putih lah, saya terjemahkan balik ya. Nabi cakap Arab. Maknanya tak ada masa, kata Nabi. Masing-masing sibuk dengan amalan masing-masing. Tak sempat nak tengok imam punya, tak sempat nak tengok siapa punya pun. Nazir tak sempat tengok timbalan punya, timbalan pun tak sempat tengok Nazir punya. Tak sempat, masa tu masing-masing takut. Tuan-tuan lagi lah masing-masing takut. Tu yang ada jawatan tu takut. Tuan-tuan lagi takut lagi. Sebab apa? Amanah daripada Allah tu kan. Ya, tuan-tuan tak sempat nak tengok pun. Jangan ada fikir. Sebab Aisyah tanya Nabi, Nabi kata tak sempat Aisyah. Sebab manusia sibuk dengan amalan masing-masing. Kemudian Sama' dan basar ada 3 takluk, iaitu suluhul qadim, artinya kemampuan pendengaran dan penglihatan Allah, berkuat kuasa dari dulu lagi, seperti pendengaran penglihatan Allah kepada suatu itu telah pun wujud sebelum dijadikan suatu lagi. Sebelum manusia ciptakan, Allah Ta'ala dah dengar dulu, lama lah, sejak dulu lagi. Maknanya tidak ada permulaan bagi pendengaran Allah. Faham? Faham. Tanzil qadim, jadi terlaksana pendengaran dan penglihatan Allah itu pada azali, seperti Allah mendengar dan melihat kepada suatu itu, tidak terlaksana sebelum wujud, telah terlaksana sebelum wujud suatu itu lagi. Maknanya telah dulu lagi dah ada. Tanzil hadis, tanzil hadis artinya terlaksana pendengaran dan penglihatan Allah itu ketika dijadikan alam ini, seperti pendengaran dan penglihatan yang ada pada Allah itu terus terlaksana ketika ia menjadikan alam itu. Dah ada dah. Yang seterusnya, yang kelima, kalamun, hanya ada satu takluk sahaja, iaitu tanzilul qadim, artinya terlaksana berkata-kata Allah itu pada azali lagi, seperti kalam nafsi, kalam nafsi. Allah itu berkuat kuasa dari dahulu lagi dan tidaklah berbeza dengan terlaksananya pada ketika dijadikan alam. Jadi sifat yang disebut sebagai takluk ma'ani ini, maknanya semua telah pun berlaku sejak dahulu lagi dah ada. Seterusnya sifat ma'nawiyah. Apa dia sifat ma'nawiyah? Sifat yang menunjukkan ada suatu keadaan yang wajib bagi zat Allah yang bersifat dengan suatu sifat, yakni sifat-sifat itu ialah yang pertama, kaunuhu qadiran. Ini dulu kita baca dah sebenarnya. Dah 6 dulu. Yang duk kita hafal, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Tuan-tuan ingat? Yang tuan-tuan ingat Haji Muridan Jarum tu kan? Lagi apa? Kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an. Ini kan kita hafal dulu kan tuan-tuan. Saya duk ingat ni pasal guru saya dulu, Ustazah Zainab. Duduk saya sini, tuan-tuan mesti kenal Ustazah Zainab kan? Dia lah mengajar saya dulu masa kecil. Dia betul-betul di sekolah bangunan lama kita ni. Inilah bangunan lama. Dia mengajar sambil dia ajar seorang-seorang ni suruh hafal sifat Allah. Sifat Allah, sifat Nabi, nama malaikat. Kita nak fikir kenapa kena hafal kaunuhu basiran, kaunuhu muridan, itu tak faham pun, tapi disuruh hafal. Inilah ada kelebihannya. Guru ni bila dia suruh di sana tu ada banyak kelebihan. Baru kita tahu sekarang kenapa kena hafal kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Saya belajar, masuk balik, pergi ke universiti, kita jumpa balik ni.
kaunuhu muridan. Nah, jumpa balik tadi, ya. Tapi lebih mendalam sikitlah. Itu yang kita belajar tanzil hadis, tanzil qadim. Masa sekolah dahulu tak ada. Kan kalau belajar tanzil qadim hadis, apa benda kita pun tak pernah faham. Tapi bila dah masuk di peringkat yang lebih tinggi, barulah kita nampak kelebihan-kelebihan yang kita belajar. Ya. Dan sekarang ni alhamdulillah dengan saudara Lina masih sihat lagi lah. Nampak sihat lagi. Kemudian kaunuhu muridan, keadaan Allah itu berkemahuan bila dan bagaimana baginya sifat kemahuannya itu ia merupakan hal bagi sifat kemahuan. Hal keadaan berkehendak maknanya Allah itu. Kaunuhu itu maknanya hal keadaannya berkehendakkan sesuatu. Maknanya Allah berkehendak untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, kaunuhu aliman, keadaan Allah itu amat mengetahui bila ada baginya sifat mengetahui, iaitu ia merupakan hal bagi sifat mengetahui. Kaunuhu hayyan, keadaan Allah itu hidup bila ada baginya sifat hidup, iaitu ia merupakan hal bagi sifat hidup. Kaunuhu sami'an, keadaan Allah itu amat mendengar bila ada baginya sifat mendengar, iaitu ia merupakan hal bagi sifat yang mendengar. Kaunuhu basiran, keadaan Allah itu amat melihat bagi ada baginya sifat melihat, iaitu ia merupakan hal bagi sifat melihat. Dan yang ketujuh, kaunuhu mutakalliman, keadaan Allah itu berkata-kata bila ada baginya sifat berkata-kata, iaitu ia merupakan hal bagi sifat berkata-kata. Ini hal keadaan sifat ini, ya. Seterusnya sifat-sifat mustahil dan harus. Apa dia sifat-sifat mustahil? Mustahil iaitu suatu yang tidak sekali-kali diterima oleh akal, dan ia memang tidak wujud pada asal lagi bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah itu ialah lawan bagi sifat yang wajib, seperti Tuhan ramai. Takkan Tuhan ramai, mustahil lah. Tapi ada agama lain mempercayai Tuhan itu ramai. Ada permulaan. Dia kata Tuhan ada permulaan. Mana Tuhan ni ada berkana kalau ada permulaan, ya? Ada akhir, ada lemah, jahil dan seterusnya. Tegasnya apa-apa sahaja sifat kekurangan dan sifat yang tidak sesuai dengan derajat uluhiyah dan rububiyah adalah mustahil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berhenti sekejap. Dan ia memang tidak wujud pada asal lagi bagi Allah, ya? Maknanya janganlah kita ada percaya bahawa Allah ini banyak, ramai. Ini peliklah, mustahil, ya? Kemudian Allah ni beranak, Allah ni lemah. Janganlah pula duk fikir tengok Ultraman ni kuat, oh mesti Allah ni. Kita kalau dengan anak kita ni kadang-kadang dia tanya kita Ultraman dengan Allah ni mana lebih kuat, dia tanya. Macam mana nak jawab ni? Pening dia jawab tu. Tanya tu dia, Tok, Ultraman taruh dengan Allah Ta'ala mana lebih kuat? Masa budak kadang dia tengok cerita tu sampai dia tanya soalan, ya? Jadi kita katalah Allah dia kuat, lebih kuat, maknanya Ultraman pun kalah. Kena cerita dengan dia supaya dia faham, ya? Cumanya bila dengan kanak-kanak ni kita kena bagi tahu dia Allah ni kat mana? Allah di langit. Sebab dia faham bila di langit tu mesti hebat. Sebab dengan budak. Tapi dengan orang tua, kalau orang tua tanya Allah kat mana, jangan sebut di langit, sebab Allah tidak bertempat. Dengan kanak-kanak boleh kita jawab begitu, ya? Sebab Nabi pernah ditanya dengan kanak-kanak, Nabi jawab Allah di atas, di langit, ya? Dalam bentuk yang berbeza lah, tuan. Ikut keadaan siapa yang bertanya. Kemudian harus artinya suatu yang boleh diterima ada dan boleh diterima tiada. Ini harus. Seperti harus bagi Allah memurniakan anak kepada Zainab ataupun tidak. Ini harus. Harus bagi Allah mematikan Khalid besok ataupun tidak. Harus bagi Allah memberi kekayaan kepada Yusuf ataupun tidak.
Seterusnya harus bagi Allah melakukan kepada sesuatu yang mungkinan mengikut kehendaknya yang mutlak. Ini harus bagi Allah. Ia tidak terikat dengan suatu undang-undang secara terpaksa ataupun dipaksa. Allah tuan-tuan tak ada nak paksa dia. Ya Allah, aku paksa turunkan rezeki sekarang. Tak boleh. Yang boleh paksa ni manusia je. Manusia dengan manusia dia boleh paksa. Dia paksa manusia ni terima jawatan ataupun tidak. Boleh, dia boleh paksa. Sebab manusia, dia dengan manusia, dia sama-sama manusia. Tapi kalau dengan Allah, tuan-tuan jangan minta paksa Allah. Ya Allah, kenapa tak turun-turun ni? Tak boleh tuan-tuan. Kita siapa, Allah siapa. Dan tuan-tuan pula jangan ada perasaan, kenapalah Allah Ta'ala ni bagi aku macam ni. Padahal aku berdoa lama dah, minta kaya, tak kaya-kaya. Jangan paksa Allah. Kalau setiap kali kita minta doa Allah tunai, maknanya tuan-tuan, kita paksa pula Allah tunai. Kita kena tanya Allah siapa, kita siapa, ya? Barulah kita tahu bahawa Allah harus atas Allah Ta'ala untuk meletakkan sesuatu ataupun mengendakkan sesuatu atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, sebab itulah Allah Ta'ala kalau nak matikan orang, mungkin, bukan mungkin, harus bagi Allah. Mungkin harus bagi Allah mematikan Khalid besok ataupun tidak. Itu terpulang pada Allah. Jadi itu dia tuan, sifat mustahil dan harus bagi Allah. Untuk seterusnya dalam bab 13 kita akan masuk kepada percaya kepada Nabi dan Rasul, InsyaAllah. Ada soalan? Saya buka soalan. Nanti kalau tak buka soalan, nanti tuan-tuan nyata tak ada peluang nak tanya. Jadi kalau rasa faham kot, InsyaAllah. Tak faham, nanti tuan-tuan boleh tanya lah. SMS saya lah, SMS. Hari ni boleh WhatsApp, boleh apa semua, tak ada masalah. Kalau tak faham, boleh SMS, boleh masuk dalam Facebook masjid. Boleh tanya soalan, nanti adalah orang yang tukang jawab, InsyaAllah. Sebab kita dah ada Facebook dah masjid kita ni. Kalau yang tahu Facebook lah tuan-tuan, jadi masuk Facebook, tuan-tuan boleh tengok Facebook masjid Nur Hidayah ni. Tuan-tuan boleh bersoal jawab dengan masjid. InsyaAllah lah ada yang tolong bantu. Jadi bahan-bahan masjid pun dalam Facebook. Sekarang ni dah semua pakai Facebook ni, Facebook. Dan selain daripada tu, kita ada Twitter, tak ada lagi. Twitter belum ada lagi lah. Tapi blog tak ada. Blog ni belum dibangunkan lagi. Dah ada dulu, kita bangunkan balik lah. Kalau rasa rajin, bangunkan blog. Tapi orang dah jarang tengok blog sekarang. Orang dah tengok WhatsApp, macam-macam lah. Orang dah malas lah sekarang. Kita nak cepat. Jadi kita gunakan teknologi moden sekarang. Dan tuan-tuan, kita ada ceramah maya. Tuan-tuan datang lah pada hari Sabtu Ahad ni. Ceramah maya ni kita akan tukar-tukarkan ceramah-ceramah secara online. Walaupun rakaman, tetapi dia online kan. Tuan-tuan boleh datang, beritahu dengan semua anak-anak, datanglah sampai santai-santai di masjid antara maghrib dan isyak, InsyaAllah. Jadi saya ingat sekali itulah dahulu. Mudah-mudahan ada kebaikan. Kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan, InsyaAllah. Mungkin Ustaz Jamali, saya difahamkan, kalau tak ada apa harap Ustaz Jamali akan datang. Dan mungkin ada seorang lagi Ustaz yang kita akan minta mengajar di masjid kita, InsyaAllah. Ustaz apa nama dia? Ustaz Ali, Ustaz Sarbini Ismail. Bukan Ustaz Salah Bini. Ada orang kata Ustaz Salah Bini, Ustaz Sarbini, ya. Ustaz Sarbini Ismail, InsyaAllah. Dia akan mengajar dalam bab, nanti kita carilah dia bab sirah dan sebagainya untuk menambahkan ilmu yang ada dalam menyampaikan di karya kita, InsyaAllah. Jadi saya ingat sekadar itu dahulu.
Setelah kita akan sambung pada buku yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatika wa nawwir qalbana bi syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khatamati Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.